السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana apa yang kita rancang dan kita susun atur pada malam ini, walaupun kita tidaklah ada jadual tetap ataupun kuliah mingguan di sini, namun Allah mengizinkan apa yang kita atur dan susun ini untuk berlangsung dalam kuliah yang kita adakan khas pada malam ini. Terima kasih kepada pihak masjid, jawatan kuasa yang sudi untuk memberikan ruang kita berkongsi manfaat dan ilmu, yang mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dengar pada malam ini bolehlah dijadikan panduan dan bolehlah dijadikan amalan di dalam kehidupan kita menuju kepada hari perhitungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana kita merupakan kuliah jemputan, saya memilih satu tajuk yang kita ambil langsung perbincangannya daripada Al-Quran dalam suratul Maidah, dalam surah Al-Maidah pada ayat 112 hingga 115. Ayat ini menarik walaupun ia berlaku terhadap Nabi Allah Isa alaihi salam bersama dengan pengikut-pengikutnya yang digelar atau dikenali dengan nama ataupun dengan sebutan Al-Hawariyun. Kita kena kenal juga ni, kena ingat. Jika Nabi SAW ada pendokong, penyokong, pengikut, orang-orang yang berada di sekeliling Nabi, mempertahankan Nabi, meneruskan perjuangan Nabi, mereka yang berada bersama dengan Nabi ketika susah dan senang, mereka ini kita panggil sahabat-sahabat Nabi, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali dan yang lain-lain lagi lah yang Allah pilih. Tetapi untuk Nabi Allah Isa alaihi salam, orang-orang yang mengikuti Isa, yang menjadi teman kepada Nabi Isa, yang menjadi sahabat kepada Nabi Isa, yang menjadi pembela kepada ajaran Nabi Isa, yang meneruskan apa yang dibawa oleh Nabi Isa, mereka ini disebut Al-Hawariyun. Dalam Al-Quran Allah menyebut perkataan Al-Hawariyun. Wa idza qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Dan ingatlah ketika mana Isa
anak Maryam, berkata kepada golongan Al-Hawariyun, siapakah yang akan menjadi Ansar? Siapakah yang akan bangkit dan bertindak sebagai Al-Ansar? Apa dia maksud Al-Ansar? Penolong-penolong agama Allah. Siapa yang nak jadi Ansarullah, penolong kepada agama Allah, pembela agama Allah? Maka berkatalah Al-Hawariyuni, nahnu ansarullah, kami yang akan menjadi penolong agama Allah. Jadi orang yang bersama dengan Nabi Isa alaihi salam, mereka itu dikenali, pengikut dia tu dikenali dengan nama Al-Hawariyun. Hawara ni maksud perkataan Arabnya putih lah. Adalah sebab kenapa mereka dinamakan Al-Hawariyun tu. Okey, tak apa. Jadi cerita yang kita nak dengar malam ini adalah apa yang berlaku kepada golongan Al-Hawariyun, yakni pengikut-pengikut Nabi Isa yang beriman. Kita kena ingat Al-Hawariyun ini mereka yang beriman, mereka yang mengikuti Nabi Isa alaihi salam. Bukan yang kufur tu, bukan yang lawan Nabi Isa, yang bunuh Nabi Isa, yang mereka kata mereka salib Nabi Isa tetapi mereka tak salib tu. Itu bukan. Yang Hawariyun ni yang beriman dengan Nabi Isa. Jadi cerita ini antara Nabi Isa dengan pengikut dia yang beriman dengan dia. Okey? Kita tengok pada ayat yang pertama, iaitu ayat 112. Idza qala al-hawariyun, dan ingatlah ketika mana berkata al-hawariyun, golongan hawariyun. Ingatlah Allah kata ketika mana berkatanya golongan al-hawariyun. Apa yang mereka kata? Ya Isa bin Maryam. Okey, tuan-tuan, di dalam Al-Quran, apabila kita membaca ayat-ayat berhubung dengan Nabi Isa, kita selalu mendengar dan kita akan sebut atau kita akan baca Allah memanggil Isa dengan panggilan Isa ibnu Maryam. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, apabila Allah memperkenalkan Nabi Isa atau Allah menyebut tentang Nabi Isa, Allah akan sebut Isa bin Maryam. Nabi-nabi lain tak sebut, tapi tentang Isa tu dia sebut anak Maryam, anak Maryam, anak Maryam. Sebab apa diulang perkataan atau disebut Isa anak Maryam? Walha nabi lain, Sulaiman disebut Sulaiman saja, Daud disebut Daud, Ibrahim disebut Ibrahim saja. Dia tak sebut Ibrahim anak siapa. Tetapi mari tang Isa, wa idza qala Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, termasuk Hawariyun dua, bila dia panggil Isa, dia kata ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam. Bila kita baca Quran, kita akan jumpa perkataan ini. Kata para ulama, Allah termasuk Al-Hawariyun ni menyebut Isa anak Maryam untuk membantah, untuk menolak, untuk memperbetulkan apa yang disebut oleh golongan-golongan yang sesat itu, Isa anak Tuhan. Untuk jawab, untuk tegaskan, Isa bukan anak Tuhan, Isa anak Maryam. Sebab itu rosaknya akidah orang-orang Kristian, kerana mereka mengangkat Isa sebagai apa? Son of God, anak kepada Tuhan.
Sebab apa mereka angkat Isa anak Tuhan? Pasal apa mereka angkat Isa anak Tuhan? Sampai teratu. Tuan-tuan mesti sepakatlah, setuju dengan saya. Pasal apa? Tidak ada sebab lain Kristian angkat Yesus sebagai anak Tuhan kerana sayang dan cinta. Tak kalah satu orang bila dia benci, dia akan kata hang ni anak Tuhan. Kalau benci kita kata anak apa? Apa long? Benci kata anak apa? Ha? Kalau kita kata anak syaitan ni. Kenapa Kristian sebut Isa anak Tuhan? Isa bin Allah. Isa itu anak Tuhan, anak Allah. Isa itu anak Allah. Kerana mereka terlalu, dia panggil ghulu, melampau dalam mengangkat dan membesarkan Isa. Sebab itu Nabi tak bagi kita melampau. Ini pengajaran yang pertama. Nabi kata la tatruni kama atrat Isa bin Maryam. Nabi kata la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu angkat aku, jangan kamu puja aku, jangan kamu sanjung aku melampau seperti mana melampaunya Kristian mengangkat Isa anak Maryam. Sebab itu Nabi bila dia sebut diri dia, dia kata apa? Ana abduhu wa rasuluh. Aku ni hamba dia dan utusan dia. Sebab itu Allah bila sebut tentang Nabi Muhammad, Allah kata apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba dia. Jadi Nabi Muhammad ni kedudukan dia adalah hamba Allah. Sebab itu dia tak ada sifat Tuhan. Dia tak boleh memperkenankan doa. Sebab itu sahabat tak berdoa dekat Nabi, berdoa dekat Tuhan. Bila sakit, mereka doa bagi lega kat Tuhan. Mereka tak doa dekat Nabi. Bila mereka ada hajat, mereka minta dekat Allah. Mereka tak minta dekat Nabi. Sebab Nabi manusia, dia hamba, dia rasul, tapi dia bukan ilah, dia bukan Tuhan. Dekat siapa kita nak minta? Kita minta kat Tuhan. Itu perkara yang besar yang kita boleh ambil. Apa dia kata? Dia kata ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam, hal yastati'u rabbuk an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Hawariyun kata apa? Hawariyun kata wahai Isa anak Maryam, hal yastati'. Tadi tuan-tuan kena dengar bergelok sikit. Kalau kita terjemah hal yastati', dia akan jadi apa? Adakah dia? Yastati' dhamir dia huwa. Ini bahasa Arab lah sikit. Maksudnya adakah dia? Dia tu siapa? Dia bercakap dengan Isa ni. Hawariyun bercakap dengan Isa. Adakah dia? Dia itu merujuk kepada Allah. Adakah Allah istita'ah? Apa makna istita'ah? Istata'a yastati'u. Apa makna istita'ah? Mampu. Seolah-olah dia nak kata lagu ni lah. Wahai Isa, Tuhan ni boleh ke? Soalan pelik Dia kata kat Isa, hal yastati'u rabbuka an yunazzil. Tuhan engkau. Tuhan engkau ke Tuhan kita?
Tadi kata beriman, bila cakap Tuhan engkau. Tuhan ni Tuhan siapa? Tuhan kita. Tak apa, sekali saya bahas. Tapi saya nak sebut, dia kata apa? Dia kata, wahai Isa anak Maryam, hal yastati', apakah boleh, adakah Tuhan itu mampu menurunkan makanan daripada langit? Depa nak minta apa? Depa nak suruh Tuhan Allah buat turun makanan ma'idatan minas sama', makanan yang jatuh daripada langit. Sebab itu tajuk kita dalam poster yang tuan-tuan tengok tu, hidangan daripada langit, based on ayat ni. Dan tuan-tuan, surah yang kita baca ni surah apa? Surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah. Surah ini dia turun beberapa tahun sebelum Nabi wafat, antara surah yang lewat. Kenapa? Apa maksud Al-Ma'idah? Tadi saya sebut dah, Al-Ma'idah ni maksud apa? Al-Ma'idah, kalau kita tengok word Arab, perkataan Arab, dia bermaksud hidangan yang banyak. Saya pergi rumah tuan-tuan, tuan-tuan hidang air kopi dengan biskut mayat. Biskut kering lah, biskut pak sagi tu. Yang tu dia panggil apa? Yang tu dia panggil kedekut. Tiba-tiba saya pergi rumah tuan-tuan. Dia usung main meja saja 5 biji. Saya duduk, anak angkat main meja. Sakan. Sambung lagi satu meja. Sakan. Sambung lagi satu meja. Lepas tu masuk. Bawa makanan 20 orang punya hidang. Dia kata daripada awal sampai ujung tu, kita punya. Yang ni dia panggil ma'idah. Makanan, hidangan itu mesti banyak. Sampai kita pun jadi tenggelam punca nak makan apa. Dia ada starter. Bukan starter kita tu. Starter tak mana nak makan dulu. Main course. Last sekali apa dia? Balik lah. Dessert lah. Yang tu baru ma'idah. Baru ketahuan. Baru dia kena. So mereka minta ni apa dia? Ma'idatan minas sama', turun makanan, hidangan yang banyak daripada langit. Ma'idah, selain daripada maksud makanan yang banyak, hidangan yang banyak, ma'idah juga bermaksud apa? Ma'idah juga bermaksud makanan yang diberi selepas kita buat sesuatu. Juga ada sebahagian yang kata maksud dia macam tu. Maksudnya macam ni lah. Tuan-tuan kerja, tolong buat apa semua, orang jamu makan. Yang jamu, yang makanan yang kita dijamu selepas kita buat kerja itu, dia sebut ma'idah. Tapi kalau tak buat apa, mai duk makan, yang tu dia tak panggil ma'idah. Yang tu dia panggil apa? Cemeh. Ma'idah ni do something, lepas tu kita ambil. Baru tu kita makan. Dia kata, habislah kerja. Dia kata, tolong kenduri buat kemah ke apa ke, habis. Lepas tu kita makan, dia kata apa? Dia kata, selesai dah semua. Dia kata, duduk dulu kita makan sat. Yang tu dia panggil ma'idah. Maksudnya lepas kita bagi sesuatu, kita buat kerja, kita dapat makanan. Okey. Kata Al-Imam Ibn Kathir, hadihi qissatul ma'idah wa ilaiha tunsabus surah fayuqal suratul ma'idah wa hiya mimma imtannallahu bihi ala abdihi wa rasulihi Isa alaihi salam. Kata Al-Imam Ibn Kathir, ayat inilah ataupun cerita inilah yang menjadi sebab punca surah ini dinamakan Suratul Ma'idah. Besarlah. Maksudnya apa tuan-tuan? Betapa azim, betapa agungnya cerita Isa ini
sehingga kan disebabkan oleh peristiwa yang berlaku kepada dia, cerita tentang apa yang terjadi kepada dia dan Hawariyun, Allah telah namakan surah itu bersempena dengan nama atau kes yang mereka terjadi. Sebab itu tuan-tuan, bila kita baca Al-Quran, dan sekarang ada banyak buku-buku yang tulis, tuan-tuan cari saja. Di antara ilmu Al-Quran ni yang berhubung dengan tafsir ataupun berhubung dengan ulumul Quran, salah satu perbincangan yang disebut oleh ulama, apa dia? Surah itu dinamakan dengan nama tersebut disebabkan oleh sebab apa dalam ayat tu. Umpamanya apa? Suratul Baqarah. Saya nak sebut sebelum saya cerita suratul Baqarah, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan. Di dalam suratul Maidah, surah hidangan ni, dia bukan cerita Nabi Isa ni saja. Dalam suratul Maidah, kalau tuan-tuan tengok keseluruhan ayat-ayat dalam itu, dia ada 3 cerita besar. Dia ada 3 cerita besar. Ni semua maklumat ni tuan-tuan boleh ambil sebagai nota ataupun sebagai isilah. Pertama, dia ada cerita tentang Nabi Musa dengan kaum dia. Ada dalam surah Al-Maidah. Pengikut ataupun kaum Nabi Musa telah tipu Nabi Musa. Mula mereka kata mereka nak tolong Nabi Musa, mereka nak berperang, tetapi mereka telah tinggalkan Nabi Musa. Cerita tu ada dalam surah Al-Maidah. Cerita mungkir janji. Pengikut Nabi Musa mungkir janji, nak tolong dia tak tolong. Biar dia pergi perang seorang-seorang, mereka lari, tinggal dia. Di dalam suratul Maidah juga ada kisah yang terkenal tentang cerita 2 orang anak Adam alaihi salam yang disebut namanya dalam riwayat Israiliyat Habil dan Qabil. Cerita Habil dengan Qabil, 2 orang anak Nabi Adam yang bunuh adik-beradik dia tu, ada dalam surah ini. Tetapi tak dinamakan surah ni kerana cerita tu. Allah pilih cerita yang kita baca ni, cerita Isa dengan Hawariyun. So cerita ni sakallah, kes dia pi bubuh nama surah. Ini kita kena mengaji juga nama surah ni. Sebab kadang-kadang surah tu nama lain, tapi kita sebut lain, tak apalah. Tok Imam kata baca qul huwallah. Dia kata saya boleh baca. Dia pun baca. Baca Al-Ikhlas. Tok Imam bertanya hak senang-senang sudah. Alah apa ni Al-Ikhlas apa pula ni? Al-Masad tak hafal. Tabat yada boleh baca tabat yada. Tabat yada tadika apa dah. Al-Masad ya tak apa. Yang ni dia panggil tak ketahuan kepala dan ekor. Nama surah tu dia kata awak berdosa ke? Taklah berdosa. Tapi kita kalau benda lain kita ambil tahu nama lagu. Kita dengar lirik. Ni lagu Salim ni. Tajuk lagu dia Andai Ku Cinta Padamu ni. Dia boleh hafal nama lagu, dia boleh hafal penyanyi tu nama apa, dia boleh hafal tahun bila rilis lagu tu. Sakan pasal apa? Pasal dia minat. Tapi Quran dia dengar ayat nak tuduh surah mana pun tak boleh sampai habis. Pasal apa? Pasal Quran dia tak berapa nak minat dan dia rasa benda tu bukan tak syok sangat dan tak ada manfaat pun. Boleh baca mayang cukup lah. Nak tahu nama surah pun bukan nak boleh apa. Pasal kita tak rasa nilai Quran tu macam nilai yang kita duk hafal di luar tu. Okey, tak apa. So balik pada tajuk kita. So dinamakan surah macam suratul Baqarah. Pasal apa nama surah Al-Baqarah? Apa maksud Al-Baqarah? Lembu betina. Pasal apa nama surah tu lembu betina? Ada kaitan dengan cerita orang Hindu tak? Dah. Lembu betina ni kerana kisah apa? Dinamakan surah tu surah lembu. Sebab mungkin dalam surah tu diajak kot macam mana penternakan ke bela lembu. Dah tak ada sabit pun bab lembu ni. Cuma nak berkait dengan cerita
di mana Allah Subhanahu wa taala suruh Bani Israel sembelih lembu. Depa pergi dekat Nabi Musa, depa kata apa? Ni ada satu orang kena bunuh, kami tak tahu siapa bunuh. Boleh tak suruh Tuhan habaq siapa yang bunuh? Nabi Musa kata Allah suruh sembelih lembu. Cerita lembu itulah yang menyebabkan nama surah tu Suratul Baqarah. So kita kena ambil tahu ilmu ni. Tanya ustaz, pasal apa nama Ali Imran? Pasal apa nama An-Nisa? Pasal apa nama Al-An'am? Ayat tang mana yang kita ambil tu? Okey, cerita apa? Tanya. Barulah kita rasa Quran itu dekat dengan kita. Okey, itu satu. So tuan-tuan tahu dah no? Lepas ni bila sampai surah Al-Maidah, bila baca surah Al-Maidah, dengar tentang surah Al-Maidah, kita tahu Al-Maidah itu merujuk kepada cerita Isa dengan Hawariyun. Tahu dah duk tang mana, ayat mana, apa? Kita boleh tahu. Boleh? Itu dia. Berkatalah Isa anak Maryam. Sebab itu kata Ibn Kathir, kisah ini dinamakan ataupun disebut berdasarkan pada cerita ni, iaitu permintaan Hawariyun supaya Isa anak Maryam dia bertanya dekat Isa, hal yastati', bolehkah Tuhan buat turun? Tuan-tuan, di kalangan ulama tafsir, boleh buka Ibn Kathir sebut benda yang sama, Ibn Ashur pun ada bahas isu ni. Dia kata yastati' ada 2-3 maksud. Satu makna apa? Yastati' ni maksud apa? Bolehkah Tuhan buat turun ni? Bukan maksud mereka tak percaya Tuhan boleh buat turun. Memang Tuhan boleh buat turun. Mereka beriman. Pasal tuan-tuan kena faham no? Hawariyun ni golongan beriman. Tak mungkin orang beriman tak yakin dengan Tuhan. Sebab itu kita kena bincang juga ni. Tadi kita kata Hawariyun beriman. Tiba-tiba mereka boleh tanya Isa, Tuhan ni boleh buat turun makanan, tak tahu? Kalau orang kafir tanya, munasabah. Tapi kalau orang Islam tanya, contoh macam ni lah, tuan-tuan tanya saya, atau tanya Tok Imam. Tok Imam, lama kita tak hujan. Lepas mayang asak, kita duduk tunggu nak balik, kita tanya Tok Imam. Tok Imam, agak-agak Allah Ta'ala boleh buat turun hujan? Tok Imam pun tengok. Nak kata calik day 3 pun tak ada. Nak kata cukup kepala titik 3 pun tak ada. Soalan tu tak masuk. Dia kata boleh Tuhan buat turun hujan. Kalau dia tanya Jabatan Alam Sekitar ke, Jabatan Kaji Cuaca ke, ni dia tanya boleh Tuhan buat turun hujan. Macam tu lah soalan ni. Tapi kata ulama, hal yastati' dengan maksud boleh tak Tuhan buat turun la? Buat turun tu kami percaya. La ni dia boleh buat turun tak kalau kita minta? Maksudnya dia dengar tak? Dia boleh perkenan tak doa kita? Dengan maksud boleh buat turun tu, bukan buat turun dari sudut syak kat Tuhan. Siapa syak pada Tuhan, kufur. Dia bukan syak kat Tuhan, cuma dia kata macam inilah bunyi dia. Boleh tu, macam saya kata hujan tadi. Lama lah kita tak turun hujan. Boleh ke Tuhan buat turun hujan, bagi turun law? Maksudnya kita percaya Tuhan boleh buat turun, tapi kita tanya tu, law ni kalau kita doa boleh buat turun law? Lebih kurang macam tu lah. Maksudnya mereka tak ragui kemampuan Tuhan, tak, tetapi mereka nak Isa habaq lah tu juga. Pasal Tuhan, okey, saya bagi mudah ya. Dia kata tu pun macam tak percaya juga. Dia macam ni tuan-tuan. Sekarang ni bila mereka suruh Isa minta dekat Allah, bermaksud apa? Kita panggil apa tu? Sesuatu yang kita minta kat Tuhan, nama dia apa? Sesuatu permintaan hamba kepada Tuhan, nama dia apa? Doa. Sesuatu yang kita minta kat Tuhan, nama dia doa. Bila mereka minta Isa habaq dekat Tuhan, suruh buat turun makanan, Isa akan minta kat Tuhan, itu pun nama dia doa. Okey, doa yang tuan-tuan minta dekat Allah, boleh tak Allah makbulkan? Tuan-tuan takkan tak tu pun fikir, boleh tak? Boleh tak? Boleh lah. Tetapi tuan-tuan nampak tak? Doa
hak Tuhan. Dia boleh tuan-tuan kata, ya Allah bagilah aku sihat. Dia memang boleh bagi sihat, tak ada syak pada kuasa dia. Tapi bila dia nak bagi sihat, tu ikut dia. Satu orang lumpuh, ya Allah bagilah aku sihat. Tak dan habis doa, mangkit berjalan pergi kedai. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau Tuhan 30 tahun berdoa, tahun ke-31 baru boleh berjalan, boleh tak? So mereka kata macam tu lah. Mereka kata boleh buat turun lah. Saat ni Tuhan boleh buat turun, tapi buat turun lambat, kami nak makan lah. Macam tu lah. Tapi dalam doa kita serah kat Tuhan. Kerana Tuhan saja yang tahu bilakah waktu dan masa yang sesuai permintaan hamba itu dia nak bagi. Barangkali kita doa, kita rasa kita perlukan benda tu sekarang. Tetapi di sisi Tuhan yang dia tahu keadaan dan dia tahu apa yang akan berlaku, sekarang bukan masa yang sesuai. Mungkin 10 tahun yang akan datang baru dia makbul. Kerana waktu itulah waktu yang paling tepat dia beri apa yang kita minta. Sebab itu doa ni rahsia Tuhan. Kita doa hari ni, dia tak bagi hari ni. Pasal kalau dia bagi hari ni, mungkin kita tak dapat ataupun tak, benda tu tak ada manfaat. Dia simpan kita masa kita tua esok. Boleh jadi. Tapi taklah semestinya dia tak bagilah berarti dia tak boleh bagi. Pasal apa? Tuhan tak makbul lah. Mungkin dia pun tak apa nak ada kot. Tu kita pergi rumah kawan tu, dia tak boleh minta pinjam. Dia tamai bulan depan. Pasal apa dia tak bagi terus? Aku ingat dia tunggu gaji, tak tunggu pencen baru dia nak bagi tu. Tapi Tuhan dia boleh bagi. Tapi pasal apa dia tangguh? Itu hikmah, ilmu di sisi dia. Kita jangan sangka buruk. Itu hak Tuhan. Nabi kata doa akan senantiasa makbul selama mana kamu tak isti'ajan, kalut dalam berdoa. Saya dah terang banyak tempat dah isu kalut dalam doa. Okey, sambung balik ayat kita. Tapi sebahagian ulama, ini dari sudut baris Quran lah, qiraat. Tapi sebahagian ulama dia tak baca yastati'. Kalau ya baris atas yastati', dia kata Tuhan mampu ke tak? Tetapi sebahagian qiraat atau sebahagian ulama dia tak baca ya, dia baca ta. Dia jadi hal tastati', terus ubah makna. Pasal itu Quran bila kita baca jangan kalih huruf atau jangan kalih baris. Bila kalih baris terus dia jadi lain. Pasal itu tajwid tu, yang kata tajwid tu pasal apa penting? Pasal Arab ni setiap baris dia memberikan maksud yang berbeza. Dia bagi maksud yang tak sama. Okay, contoh. Qatala. Qaf ta lam. Qatala, bunuh. Maksud bunuh. Tapi kita pi bubuh alif dekat qaf. Kita baca bagi panjang sikit. Qatala. Tadi qatala, maksud bunuh. Kita pi baca panjang sikit lah, 2 harakat. Qatala, dia jadi apa? Dia jadi perang. Dia tak jadi bunuh. Baca panjang sikit terus jadi perang. Pasal itu jangan baca bagi panjang, dia jadi perang. Qatala, bunuh. Qataltu, aku bunuh. Tapi kalau uqatilu, aku berperang. Pasal itu dalam Quran ni panjang pendek. Dia tak panjang pendek ni bukan ada apa, ikut kita. Kalau kita nafas panjang, kita baca lagi panjang. Hari tu kalau kita nak baca panjang, kita baca panjang. Tak, dia ada maksud. Tambah hak ni. Tadi ya yastati' Tuhan. Bila kita pi jadi ta, terus dia jadi Isa. Kalau kita baca hal yastati'u, adakah Tuhan mampu? Tapi kalau kita baca hal tastati', adakah engkau Isa boleh mampu minta kat Tuhan? Beza banyak. Petikai Tuhan rosak akidah. Tapi kalau tanya dekat Nabi tak apa. Macam sahabat-sahabat tanya dekat Nabi, tak bolehkah kau doa kat Allah? Bolehkah kau minta dekat Allah? Tak apa. Sebab Nabi dia tak tahu dia mampu tak mampu, dia manusia. Sebab itu tuan-tuan, bila tengok tafsir Ibn Kathir, yang juga tafsir-tafsir yang lain, mereka ada bahas isu ya dengan ta.
Sebab kalau baca ya, dia akan jadi Hawariyun tanya Tuhan boleh ke tak? Tapi kalau kita baca ta, Hawariyun bukan petikai Tuhan, dia tanya dekat Isa, boleh tak? Pasal ta itu anta. Ni bahasa Arab lah. Okey, tak apa. Saya nak sebut sehalus itu Quran. Okey. So tapi kita baca ya. Kita baca ya. Hal yastati' rabbuka. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan baca, tengok orang baca Quran qiraat kan. Tu tuan-tuan jangan duk terkejut pula. Seorang kita ni dia bukan boleh blend sikit dia kira sesat lah. Dia nak tanya kaum nu lah, kaum ni lah, puak nu lah, puak ni kan. Dia pelik sikit. Dia duk dengar selama ni Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallah. Daripada dia masuk kelas kafar sampai anak dia pula masuk kelas kafar, duk Allahu akbar kabira tu lah. Hantar pi cucu pun Allahu akbar kabira tu lah. Maksudnya 3 generasi dah kafar. Dia, anak dia, cucu dia, semua Allahu akbar kabira. Tiba-tiba satu hari dia pergi sembahyang, kawan tu baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Dia mana Syiah pula dah ni. Dia kata aku tak pernah dengar. Dia pergi tanya Tok Imam, pelik dia Tok Imam tarikat benar ni, jaga-jaga masuk. Dia masuk batu pahat dah. Dia mai ikut batu pahat dah ni. Awak pasal apa Tok Imam kata? Dia pergi baca Allahumma ba'id apa, mana ada Allahu akbar kabira. Kita lama dah kabira. Depa ni main nak ubah ni. Tu dia. Hang tu baca bagi lebih sikit. Dengar bagi lebih sikit, keluar pada batu pahat. Batu banyak lagi, batu 2, batu nu, batu ni. Bukanlah saya nak kata ceramah di batu pahat ni kita sebutlah. Bukan batu pahat Johor kan. Artinya benda tu luas. Berbeza bukan bermaksud berbeza dengan apa yang kita amal, bukan bermaksud benda tu mesti tak ada atau tak betul. Mungkin kita tak jumpa. Doa banyak, doa kan. Itu satu isu lah. So, bila tuan-tuan dengar orang baca lain sikit Quran, jangan duk kata dia pelik ke apa, mungkin dari sudut qiraat berbeza. Itu ilmu besar lah kan. Okey. Dia kata ayyunazzil alaina ma'idatan minas sama'. Boleh tak buat turun main makanan daripada langit ni? Dengar-dengar permintaan tu, terkejut Nabi Isa jadi terkejut. Sakan minta bukan main minta. Tuan-tuan, geng Nabi Isa ni pun Bani Israel juga. Semua geng jenis memang pelik punya ni. Geng jenis memang dulu Nabi Musa lagi sakan. Allah Ta'ala bagi manna was salwa daripada syurga kan, manna was salwa. Depa minta bawang putih, bawang merah. Allah bagi manna was salwa ni tak tahu nak terjemah apa. Sebahagian kata terjemah burung dengan madu. Tapi manna was salwa ni bukan makanan dunia, dia makanan macam makanan langit juga. Depa kata kami jemu. Qalu du'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha. Minta kat Tuhan bawang, kacang dal ke, bawang putih ke. Tu dia. Kita pasal itu bukan senang Nabi-nabi nak berhadapan dengan karenah pok dia. Kita jadi cikgu 30 orang budak-budak pun naik penin. 3 orang anak pun penin lah. Lah ni depa kan online. Ibu bapa semua kata penin lah. Baru jadi 3 orang. Lepas tu dia duk kata cikgu penin. Mereka baru jaga 3 orang pun penin. Nabi berapa ramai punya pengikut, macam-macam punya perangai. Ini nak minta makanan daripada langit. Nabi Isa kata Isa, ittaqullah in kuntum mu'minin. Bertakwa. Takut kepada Allah. Apa ni? Beriman sudah lah. Takut kepada Allah. Apa yang duk minta merepek ni? Duk minta macam makanan langit apa semua ni? Apa cerita? Isa respon sebab permintaan itu satu permintaan yang seakan-akan tak percaya kepada Allah dan permintaan yang melampau. Nak suruh Tuhan buat turun daripada langit. Macam kita setengah tu pun melampau lah. Siapa hang tak biar kerja? Allah dah tulis rezeki dah. Siapa yang hang tak keluar pergi cari kerja, pergi buat apa? Allah dah tulis dah. Seolah-olah dia nak habaq kata apa? Allah dah tulis, Allah tolong mai hantar mai aku duduk sini. Dia buat lagu panda. Orang yang duduk tersandak bila orang tanya pasal apa hang tak kerja, macam pasal apa hang tak pergi mengaji, abang pasal apa tak baca-baca buku. Tuhan dah tulis
Artinya apa? Macam ni, dia minta Tuhan buat mail kat dia. Tuhan tulis kita lah cari pasal kita hamba. Nampak tu satu. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman, jangan, kalau kamu benar-benar beriman, tak payah tunggu makanan daripada langit, tak payah tunggu apa turun daripada langit, beriman. Allah mampu buat. Tak payah tengok pun boleh. Sekejap kita cerita sikit tentang Nabi Muhammad. Ada kaitan ni. Okey. Lalu jawablah, mereka pun explain lah pasal apa mereka minta makanan daripada langit. Bukan saja-saja, bukan syok-syok. Qalu, mereka berkata. Betul, dalam bahasa Arab pun kita boleh tahu. Siapa kata, Isa kata ke, Hawariyun kata ke. Kita tahu siapa kata. Qalu, berkatalah Hawariyun, nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Kami ni bukanlah tak percaya kat Tuhan. Bukanlah kami ni ragu kata Tuhan boleh buat turun. Kami beriman. Sebab kalau tuan-tuan tengok ayat 111, memang depa ni mengaku depa beriman. Depa mengaku depa Muslim. Depa terima apa yang Isa bawa. Tak ada masalah soal itu. Tetapi kami minta ini yang pertama, nuridu an na'kula, kami nak makan. Sebahagian tafsir kata depa nak makan ni kerana depa lapar. Tak ada makanan. Kami nak makanan lah, makanan special sikit. Sebahagian lagi kata kerana depa ni duk puasa lama, 30 hari dah. Jadi depa nak tuan-tuan, macam kita hari pertama puasa, dia minta tu, ya Allah, kalau boleh makan kepala gajah pun dia minta. Baru sehari puasa ni, nak buka, bini tanya nak buka puasa apa kita? Oi, kita kena sakan lah, bukan boleh leke-leke. Ayam golek, kambing apa semua kan ni. Pasal apa ni? Nak ajak perut. Masa nak habaq kata pergi puas hati sikit. Hari ni sehari tak makan, biar makan bagi padan sikit. Lagu tu lah. Kan? Sebahagian riwayat, tapi riwayat ni tak kuat lah. Sebahagian kita mereka dah puasa 30 hari lah. 30 hari dah mereka puasa, mereka minta kat Tuhan buat turun mai. Sakal sikit nak bagi kami kuat balik ni. Sebahagian lagi kata mereka tak ada makanan, mereka miskin. Ikut Nabi Isa bukan jadi apa. Kan? Tetapi sebahagian tafsir kata, mereka jawab, nuridu an na'kula, untuk kami mengambil berkat. Sebab makanan ni kalau turun daripada langit, artinya makanan tu berkat. Berkat ni apa dia? Saya dah cerita banyak tuan-tuan pun dengar banyak kan. Berkat ni, barakah ni maksudnya sesuatu yang Allah bagi kelebihan. Siapa dia yang menentukan keberkatan ni? Apa saya tu tuan-tuan tak boleh pandai-pandai. Kan? Tuan-tuan jual harum manis, kawan tu pun jual harum manis. Macam mana nak bagi hak kita laku? Kita pun kata harum manis. Yang tu harum manis lah. Sebab hak tu 20, yang ni 60. Yang ni harum manis ni dia lain. Harum manis tu lain. Dulu dia pada kata harum manis kacuk, harum manis tu semua tak mau pakai dah. Dia 60, kawan tu 20. Sama harum manis. Betul pasal apa hak yang ni 60? Hak ni berkat. Harum manis saya ni harum manis berkat. Yang dia tu harum manis yang tak ada berkat. Takat 60 nak boleh hak berkat, takkan berkira 100 pun orang sanggup bayar pasal yang ni berkat. Kita pun tanya pula, pasal apa? Tuan-tuan, tak habis ayat satu je. Tak apa, kita jemputan ni orang kali suruh balik. Kita azan Ustaz. Dah azan Ustaz. Ustaz kita sambung sikit.
إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey, tuan. Bismillah. So, Nabi Isa kata, Ittaqullah in kuntum mu'minin. Takutlah engkau, kamu semua kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Apa maksud dia? Fa'ajabahumul Masih qailan lahum ittaqullah wa la tas'alu hadha fa'asahu an yakuna fitnatan lakum wa tawakkalu 'ala Allah fi talabir rizqa in kuntum mu'minin. Maksud dia apa? Kata Ibn Kathir dan yang lain-lain, dia kata apa? Aisyah kata takut kepada Allah. La tas'alu, jangan duk minta pelik-pelik. Jangan duk minta pelik-pelik. Tapi dia berkata tadi ni bukan kami nak minta pelik-pelik. Kami minta ni supaya pertama nak makan, nak ambil berkat. Nak ambil berkat. Sebab makanan yang Allah buat turun mesti ada berkat. Makanan daripada langit. Tetapi macam saya sebut sebelum kita azan tadi, keberkatan ni biyadikal khair, duduk di tangan Allah. Sebab itu kita tak boleh claim ayak ni berkat. Pasal ayak ni berkat, pasal ayak ni keluar daripada sungai kita, Batu Pahat ni. Tak boleh. Pasal itulah kawan tu nak kata yang ni berkat, yang ni berkat, dia mesti ada dalam Quran, dia mesti ada dalam hadis. Kita kata Zam-Zam berkat, pasal apa Zam-Zam berkat? Pasal Nabi sebut. Pasal Nabi sebut Zam-Zam berkat ada dalam hadis. Okey. Tapi siapa yang nak pergi duk habaq kata ayat qolah masjid berkat, dia bisa dengar tak? Ayat qolah masjid berkat, yang tu tak betul. Ayat qolah masjid, ayat qok masjid tu yang depa duk ambil wuduk tu berkat. Pasal apa? Pasal dia duk dengar azan hari-hari. Orang duk tepi masjid dengar bang pun tak mai. Pasal itu kadang-kadang orang kita ni dia pelik. Quran kata hudal linnas, hudal linnas.
Quran itu untuk orang. Dia pergi baca kat siapa? Quran kata untuk manusia. Dia pergi hentam baca kat lembu. Dia kata mana-mana lembu kami, ayam kami dia lain daripada lembu orang lain. Ayam kami ni, lembu kami ni lebih mahal daripada wahyu. Awak pasal apa? Pasal dia punya daging ni telah diadlunkan 30 juzuk. So daging dia ni bukan daging sembarangan daging yang dengar Quran. Tuan dia dengar tak? Tuan tak dengar, lembu dengar. Apa? Lepas tu lagi teruk, dulu lagi teruk. Memang teruk lah. Apa dia? Ayat anan-anan. Pasal apa anan-anan? Anan-anan tu dia makan Quran. Ni Quran ni, anan-anan makan. Anan-anan tu dia makan, dia gerik tau, gerik. Orang utara kata dia gerik ni. Dia makan Quran ni habis, buku-buku tak ada. Dia lah dah hang tak baca, dia makan lah. Dia gerik, lepas tu kita ambil anan-anan yang gerik tu, yang anan-anan tu dia panggil anan-anan al-hafidh. Apa dia? Anak-anak al-hafidh. Kita ni al-hafuz. Dia al-hafidh. Jadi semua anak-anak tu 30 juzuk semua dalam dada. Semua 30 juzuk. Kita pergi bubuh, kita minum. Kita tak payah duk teruk-teruk, penat-penat, duk baca, kita minum ayat anak-anak tu. Tu dia pusing. Belilah kat kampung ni. Minum ayat anak-anak al-hafiz. Apa kan? Pasal itu berkat bukan di tangan kita. Berkat bukan di tangan ustaz. Berkat ni di tangan Allah. Maksudnya milik Allah. Dalam menentukan sesuatu tu berkat tak berkat, kata ulama dia mesti ada dalil. Pasal itu kita tak berani nak kata biji tu berkat, buah ni berkat, pokok tu berkat, tempat ni berkat. Kena ada dalil. Mekah ya. Masjidil Aqsa ya. Allazi barakna. Tu Quran sebut clear. Yang lain kita tak tahu kan. Okey. So kita sambung balik. Kemudian depa cerita dekat Nabi Isa, depa kata kami nak minta ni, kami nak makan, nak ambil berkat untuk diri kami, dan lepas tu wa tatma'inna qulubuna, dan untuk nak mengkuatkan lagi. Bukan tak percaya, tapi nak menenangkan, nak menambahkan lagi keyakinan. Seperti mana kata para ulama, apa dia? Cerita apa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bisa dengar tak Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, Nabi ni, Nabi, bukan sembarangan orang, Nabi. Dia kata apa? Ya Allah, kaifa tuhyil mauta? Bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati, wahai Allah? Allah kata, awalam tu'min Ibrahim. Bila Ibrahim kata dekat Allah, macam mana engkau menghidupkan orang yang mati? Dia tanya Allah. Siapa dia tanya? Nabi Ibrahim. Allah tanya Nabi Ibrahim, awalam tu'min? Kau tak percaya kat aku ke? Kau tak beriman ke Ibrahim? Ibrahim kata, tak, bukan masalah tak beriman. Aku beriman. Tetapi aku nak tengok. Supaya apa? Dengan aku menyaksikan dengan mata kepala aku, lebih mengukuhkan dan lebih memberikan ketenangan dan menghilangkan keraguan. Sebab manusia ni salah satu fitrah dia nak kena tengok. Kalau mutakat sembang lagu tu, payah pasal sembang ni, semua boleh sembang. Ish dia macam orang dulu-dulu kan. Masa saya kecil-kecil dulu, saya duduk dengar lah orang main rumah. Tok saya ada sembang. Allah dia kata, masa tu zaman dulu-dulu naik bah pun kira cakal lah betul. Dia kata Allah, main cerita, main sembang di beranda pelenggang. Allah dia kata, ish aku baru ni pergi Kuala Lumpur naik bah, panjang dekat 3 long. Dia punya sembang. Ya orang ni, orang pelih, orang kampung nak naik bah bila? Dulu nak boleh kelih bah macam kapal terbang. Punya payah dulu punya zaman dulu. Tu kau kalau hang naik di depan tu, hang nak pergi berjalan belakang tu, aku tak tahu, tak esok lusa pun sampai nak pergi belakang.
Sembang. Lah kalau duk sembang lagu tu, kalau semai duk zaman lah kalau duk sembang lagu tu tekan tengok, mai aku nak tengok kan. Maksudnya apa? Orang tak boleh, bukan orang tak percaya tapi orang nak tengok. Orang tengok kan. Pasal tu orang kata ada duit, mana ada duit kan? Dia kata aku duit banyak. Duit banyak. Dia ni ustaz tiap-tiap kali sembang dengan saya duk abang duit banyak. Betul? Tapi tiap-tiap kali makan dengan saya juga duk banyak. Hak tak ada duit ni. Dia sembang kan tu. Maksud kita nak tengok. Duk sembang-sembang dia bawa keluar mai tu dia secekak. Ataupun duk sembang-sembang mai ni berapa? RM30 bagi 100. Ambil simpan untuk minggu depan. Kalau tak mai apa ambil lah. Kita pun tengok, kawan ni dia nak bukan tak percaya, dia nak liyatma'in, nak tatma'in, itmi'nan, dia nak tenang. So dia kata kalau kami boleh tengok ni, first hati kami akan yakin. Macam Ibrahim katalah, dia nak tengok bagi tenang. Dia kata kalau boleh tengok makanan turun mai pada langit, kami jadi saksi. Tetapi tuan-tuan, okey. Ni saya nak kait sikit. Tuan-tuan ambil masa sikit. Nabi Musa ada tongkat. Apa-apa dia ketuk. Jadi ulang. Terbelah laut. Boleh kata semua nabi-nabi ni sakan lah. Ada tongkat lah, ada nu lah, ada ni lah. Nabi Isa ni macam hidangan langit lah, apa semualah. Tapi nabi kita ni, dia tak ada yang tu. Betul ada ayat keluar kot jari, tapi tak apa, bukanlah, maksudnya sekali. Belah bulan ada. Tapi yang tu dia tak jadi macam Nabi Muhammad ni, dia tak tinggal hak tu. Kita ada Quran. Saya nak sebut kat tuan-tuan. Kalau boleh tuan-tuan tengok dalam surah Al-An'am. Saya nak cerita sikit. Surah Al-An'am. Ni. Tuan-tuan tengok ni. Ini Mekah, kafir Quraisy minta dekat Nabi Muhammad. Tengok dia kata apa? Dia kata kat Nabi Muhammad dalam surah Al-An'am ayat 90 dan yang berikutnya. Saya nak sebut. Kita nak cerita hak Nabi Isa ni, saya nak kait dengan hak ni. Lepas Hawariyun minta dekat Nabi Isa, turun tak? Turun tak? Turun. Turun. Tak apa, saya kita sampai ayat tu. Tapi saya nak iklan sat. Orang Mekah bisa minta dekat Nabi nak tengok benda yang lebih kurang macam tu lah. Tapi Nabi tak buat. Antaranya dalam surah Al-An'am dia kata apa? Ayat 90. Tuan-tuan balik tengok. 90, 91, 92, 93 sampai habis tu. Dia kata lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Dia kata ni, hei Muhammad, kami boleh beriman dekat engkau, tapi kami nak tengok keluar mai mata air memancut daripada bumi. Hang buat bagi tabi air mai. Hang buat tunjuk tu tabi air yang bu'a, terpancar naik. Kami nak tengok, boleh tak? Tu satu. Ataupun kalau tak boleh buat yang tu, dia kata apa? Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'idabin fatufajjiral anhar khilalaha tafjira. Ataupun engkau buat mai satu buah kebun, ada kurma, ada anggur, ada sungai. Kami nak tengok. Sama ada buat hak tu atau buat hak ni. Ataupun dia kata apa? Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inab. Atau buat mai kebun. Tunjuk mai magic jadi kebun. Jadi ni apa, anggur, buat mai. Apa lagi depa kata? Sakan ni. Yang ni lagi sakan. Kalau betul engkau Muhammad ni utusan Allah, engkau ni wakil Allah, tunjuk mai bukti. Apa dia? Au tusqitas sama kama za'amta alaina kisafa au ta'tiya billahi wa malaikati qabila. Hang habaq dekat Tuhan, suruh bagi jatuh langit tu berkeping-keping timpa kami. Kami nak tengok kalau hang betul boleh habaq kat Tuhan. Kalau betul hang wakil Tuhan, suruh mai langit tu jatuh keping, jadi berkeping-keping ni, pam timpa kami. Kami nak tengok. Buat tengok. Cabar agak-agak tuan-tuan. Lepas tu dia kata apa lagi? Ataupun habaq dekat Allah dengan malaikat mai duduk depan kami. Agak-agak tuan-tuan, boleh tak?
Tuhan buat. Bukan agak-agak. Boleh tak Tuhan buat? Boleh. Tapi Tuhan buat tak? Tuhan tak buat. Sebab dalam Islam Allah tak layan ni yang cabaran-cabaran ni, minta langit, minta air, apa semua ni, Allah tak layan. Untuk Muhammad benda ni tak layan. Pasal apa? Pasal tuan-tuan, Isa habislah kaum tu. Musa habislah kaum tu. Tapi kita, kalaulah zaman Nabi Muhammad, cabak tu buat, cabak tu buat, cabak tu buat, minta tu jadi, minta tu jadi. Siapa dia yang nak susah? Hak kemudian mai orang kafir kata, ataupun tuan-tuan kata, ustaz ni betul ke ustaz? Betul ya? Ada tu dia? Ada. Betul ustaz ni betul ke? Di atas ajaran yang benar. Betul? Betul. Cuba buat tengok apa dia. Cuba bagi ada nasi Arab ni, setalam ni. Kalau betul ustaz berada di atas al-haq, siratal mustaqim, betul-betul mengajar Al-Quran dan Sunnah, setalam kambing, setalam ayam, demam ustaz tu. Melainkan dia kata, jom naik kereta, kita pergi mana, mandi ke apa kah, kita kena. Kalau sebab itu dalam Islam tidak ada magic ni. Kita jangan duk imagine, ustaz, awak tolong pergi tengok asal tu, lok nak habis. Muih apa-apa bagi lok banyak. Nak bagi banyak tak ada, nak bagi habis ada. Kita kadang-kadang duk kat ustazah tu, ustazah tak ada nak buat macam mana bagi rendang ni daging lembut. Allah, ustazah tu nak buat rendang dengan gulai pun tak ketahuan mana ustazah tu. Orang tunjuk ustazah gulai mana, tak tahu rendang mana. Mana ada doa pelembut daging, doa bagi beras banyak. Dia tahu agama dia mau macam tu, macam David Copperfield, magic ni. Dia tahu ustaz ni, saya nak kenduri ni tengok macam nak hujan, muih sikit berapa bagi tak jadi hujan. Tu dia. Lepas tu ustaz tu jawab, saya tak reti, tak boleh. Saya mana reti apa hujan ni tuan. Ustaz mangku apa tak reti. Sebab itu Nabi dia tidak ajar umat dia dengan benda-benda yang ni, magic ni. Kan? Tapi Nabi Isa tak apalah, pasal dia untuk kaum tu saja. Habis kaum tu. Nabi Muhammad ni sampai kita yang nak susah. Nabi Muhammad minta boleh jadi, tapi kita, adakah kita bila tengok ustaz tu tak boleh jampi ke, tak boleh buat apa, tak boleh pakai ustaz ni. Tiba-tiba mai Tok Sami, kan, tengok jalan kaki tak jejak tanah. Tengok Tok Sami tu jalan kaki dia tak pijak tanah. Kita kena ikut Tok Sami pula ni. Tok Sami, tengok Tok Sami mai daripada Queen naik apa? Tak naik apa, saya terbang. Ustaz pun naik kereta. Tak boleh pakai nak ikut Tok Sami. Pasal itu agama jangan duk baca lah mastika lah, duk dengar cerita-cerita mengarut tu. Ikan tulis Allah lah, lembu ada kepala tulis bismillah lah. Kan? Tak ada benda-benda macam ni. Bukan kita kata Tuhan tak boleh buat, tapi ini bukan bukti kata benda tu mesti betul. Kan? Balik pada cerita kita. Maka lepas dengar oleh Isa itu, maka dia pun doa lah. Dia kata okey lah. Dan tuan-tuan kena ingat cerita ni hanya ada dalam Quran, tak ada dalam Injil. Ibn Kathir kata kalau cerita tentang hidangan daripada langit yang berlaku kepada Hawariyun ni, cerita-cerita lain semua ada dalam Injil. Cerita-cerita lain semua ada dalam Bible. Ada dalam Taurat ada, tapi cerita ni tak ada dalam Quran. Dia ada. Orang Kristian pun tak tahu cerita ni, melainkan dia kena tengok Quran. Tu dia yang tersakan cerita ni. Dan cerita ni tak diulang pada surah lain, hanya diulang dalam surah Al-Maidah semata-mata. Tuan-tuan baca dalam surah lain tak ada cerita ni. Quran kan dia ulang-ulang kan, tapi cerita ni dia tak ulang. Itu kelebihan cerita ni lah. Kan? Okey. Qala Isa bin Maryam, maka Isa dia bukan Tuhan, dia pun doa. Dia pun angkat tangan doa lah. Allahumma Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. Tuan-tuan pelik tak? Ni doa Nabi Isa ni. Mana ada dalam Quran doa Allahumma Rabbana?
Semua doa dalam Quran, Rabbana zalamna, Rabbana ighfir lana, Rabbana la tuzigh qulubana. Semua Rabbana saja. Tak ada Allahumma. Tapi mai tang doa ni yang kata hebatnya, yang nak kata ada maksud dia tu, dia sebut Allahumma Rabbana. Tuan-tuan buka pilih ayat mana pun takkan jumpa doa yang sama macam doa ni. Allahumma Rabbana. Dia sebut Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku. Pasal apa? Nak habaq kata bukan aku yang buat mai makanan ni, tapi Allah. Nampak? Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Buat turunlah kepada kami hidangan daripada langit, supaya hari yang engkau turunkan itu menjadi Eid, hari raya untuk kami. Apa maksud Eid? Hari raya. Hari di mana dia berulang setiap tahun. Itu maksud hari raya kan? Eid. Apa maksud Eid? Eid ni ada ya'udu, maksudnya benda yang repeat. Eid ni repeat. Pasal itu Arab kalau dia nak suruh kawan tu ulang, dia kata Eid marratan ukhra. Ulang sekali lagi. Eid ni maksudnya ulang. Maksud dia apa? Walaupun cerita ini berlaku turun ni pada golongan Hawariyun zaman dulu ni, sebelum zaman Nabi Muhammad, setiap kali kita baca, setiap kali kita ulang ayat ini, setiap kali itulah kita merasakan kebesaran Allah. Nampak? Pasal itu dia kata apa? Jadikan peristiwa ini sebagai peristiwa yang apabila orang baca, orang bahas, orang kaji, orang dengar, orang tafsir, dia akan rasa kebesaran Allah. Dan kita malam ni bila kita baca, kita ulang balik cerita itu, walaupun cerita tu lama, tapi kita rasa besarnya kuasa Allah. Dia boleh buat apa yang dia nak. Nampak? Okey. Dan penutup dia kata warzuqna wa anta khairur raziqin. Terus Allah jawab. Respon terus. Tutup surah ni, tutup ayat ni, Allah kata qala Allah. Ini kelebihan Nabi Isa. Dia doa, terus dia dapat respon. Sagi tuan-tuan jangan tanya. Mangkit, kalau saya tuan-tuan ada tanya, siapa pula mangkit tanya? Dia kata ni ustaz terang tu banyak dah kami dengar. Clear lah. Tapi ustaz tak habaq pun apa dia menu dia. Duk tunggu punya lama, duk bang nak dengar apa dia. Hidangan tu apa dia? Nasi ayam ke? Pulut ikan kering ke? Mandi ke? Kabsah ke? Madrut ke? Apa dia? Pasal apa Quran tak cerita? Ada riwayat kata ikan dengan roti. Ada riwayat kata semua ada, daging ya tak ada. Tapi kesemua riwayat tu semuanya tak kuat. Tuan-tuan nak tanya apa ya? Awak kalau tak tahu dia jadi ke mana? Dah kita nak tahu kok kita boleh balik buat resepi. Dia makanan ni yang pentingnya Quran nak kata turun daripada langit. Tapi orang kita pun sakan menu, saya tengok kedai mana tak tahu, nasi goreng neraka. Dia sakan. Kita duk berdoa siang malam pagi petang waqina azabannar, dia jamu neraka, nasi goreng neraka. Kalau orang yang tak ketahuan pi makan, dia kata tak lekeh neraka, nasi goreng pun ada. Buah nama banyak-banyak lagi, nasi goreng Batu Pahat ke, nasi goreng Bukit Jernih ke, nasi goreng neraka. Makanan neraka ni yang makan pun ahli neraka. Itu. Okey. Tapi saya nak habaqnya, ada tak riwayat hadis ataupun apa-apa sumber yang cerita? Ada tapi tak kuat. Yang pentingnya dia hidangan daripada langit. Kan? Allah kata qala Allah inni munazziluha alaikum. Aku boleh buat turun. Dan katanya malaikat terbang bawa makanan turun. La tu juga depan depa. Lepas tu banyaklah riwayat-riwayat lain cerita apa? Berhari-hari makan tak kenyang-kenyang, maksudnya tak habis-habis. Yang kata berkat tu, kawan tu makan, duk banyak macam mana awal tadi. Kita ada makanan tu.
Tuan-tuan buat bubur, cedok. Tak lok pun. Tu berkat tu. Try. Cedok tak lok. Melainkan jaga tuan-tuan. Cedok tak lok. Dikatakan macam tu lah. Turun. Tak apalah. Tapi Allah bagi ingatan. Ini satu ingatan yang berat lah. Ini dia punya kemuncak pada cerita ni. Allah kata apa? Aku boleh buat turun. Apa yang hampa minta aku boleh bagi. Makanan daripada langit aku boleh tunaikan. Itu semua kerja mudah yang bagi Tuhan. Benda senang. Wadzalika 'ala Allahi yasir. Tuhan, kun fayakun. Lebih pada tu dia boleh buat. Hatta kita ni walaupun tak turun makanan daripada langit, tapi semua makanan kita memang bersumber daripada langit. Hujan. Nampak? Tetapi Allah bagi satu ingatan. Allah kata, "Faman yakfur ba'du minkum." Tetapi ingat, yang ni yang Nabi Isa kata jangan minta tu, jangan duk buat berani tu, jangan duk pi doa tak ketahuan tu. Pasal tu ada orang kata, "Ustaz, ada orang habaq kata kalau kita kena dah di dunia ni, kita tak kena dah di akhirat." Maksudnya kata kalau kita kena sakit apa-apa, di akhirat esok kita tak kena dah. Bolehkah kita minta doa, ya Allah, bubuh siap-siap di dunia, esok akhirat senang lapang. Boleh tak doa macam tu? Kan tuan-tuan semua dengar ustaz kata siapa-siapa yang diuji, siapa-siapa yang kena musibah, siapa-siapa yang Allah Taala bagi apa-apa kat dia di dunia, bersih kafarah, esok dia bangkit tak ada apa lagi dengan Tuhan, dia pun ya Allah bagi siap-siap, hukum siap-siap. Kata Nabi jangan. Orang tanya dekat Nabi, Nabi kata jangan. Sebab apa? Kamu tak akan mampu untuk tanggung. Kalau Tuhan nak bagi, dia akan bagi. Tapi jangan minta. Ya, minta. Kita tengok satu kawan tu sakit, Allah cuci dosa dia, bagi aku sakit. Jangan. Banyak cara lagi nak cuci selain daripada cara tu. Dan kalau Allah bagi, kita tak akan sanggup tanggung. Allah nak bagi, dia tahu kadar kita. Allah kata, selepas daripada aku bagi ni, selepas daripada kamu tengok ni, selepas daripada kejadian ini, faman, ingat, sesiapa di kalangan kamu yang kufur. Kita dah bahas semalam panjang lebar di Masjid Guak, kufur nikmat. Siapa-siapa yang kata nak beriman, tak beriman. Sebab itu tuan-tuan, ada hadis riwayat Imam Ahmad. Ada hadis riwayat Imam Ahmad. Orang kafir minta dekat Nabi buat apa? Dalam riwayat Imam Ahmad, ada hadis riwayat Imam Ahmad. Orang kafir minta apa? Muhammad, kami akan beriman kepada engkau kalau engkau minta Allah Ta'ala tukar Bukit Safa tu jadi emas. Tuan-tuan pergi di Mekah nampak Bukit Safa tu? Mereka minta jadi emas. Mereka suruh Nabi doa dekat Allah suruh jadi emas. Malaikat mai. Malaikat kata benda sama. Boleh. Bukan kata Bukit Safa, segala bukit di Mekah tu kalau nak jadi ketua emas pun boleh. Mereka minta dekat Nabi supaya Allah Ta'ala tukar Bukit Safa tu jadi emas. Malaikat kata, Allah kata boleh dia nak tukar. Tapi ingat Muhammad, kalau lepas dia tukar jadi emas, umat engkau tak beriman, dia akan azab dengan satu azab yang dia tak pernah bagi kat siapa-siapa. Atau engkau memilih supaya Allah membukakan pintu taubat dan rahmat. Nabi kata tak payah tukar. Tak payah tukar. Biarlah ada pintu taubat dan rahmat. Sebab Nabi takut, Nabi kenal. Kalau tukar sekali dia pusing kot tu. Lepas itu Allah kata apa? Kalau mereka kufur, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Sadaqallahul azim. Kalaulah selepas aku turun ni depa makan, depa tengok dengan mata kepala, depa pusing, depa kona, aku akan turunkan azab. Dengan satu azab yang tak pernah aku berikan kepada siapa-siapa. Tak ada mana-mana umat sebelum ini yang pernah kena azab ini. Ini azab yang paling dahsyat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa yang Tuhan marah sangat? Pasal apa yang Tuhan bagi amaran yang keras? Pasal mereka dah tengok, Tuhan dah layan, Tuhan dah bagi. Pasal itu Allah marah. Pasal apa? Pasal mereka janji. Sebab itu cerita tiga-tiga, tuan-tuan balik tengok, tiga-tiga cerita dalam Al-Ma'idah, semua tema dia sama ya, mungkir janji. Bani Israel dengan Nabi Musa berjanji nak pergi perang, tengah jalan mungkir tinggal Nabi Musa.
Habil dengan Qabil mungkir janji, bunuh adik dia. Ni kalau hampa mungkir janji, dan sebagai riwayat kata depa mungkir janji. Tema dia mungkir janji. Kata nak beriman tapi tak beriman. Lepas tengok kata tak apa, kami tunggu Ustaz, kami nak beriman. Lepas Tuhan tunjuk. Pasal itu tuan-tuan, kita hebat. Kita hebat pasal apa? Pasal apa kita hebat? Pasal kita beriman sebelum kita nampak. Pasal itu kita tak nampak, kita hanya tengok Quran ya. Kita tak nampak bulan terbelah, kita tak nampak ayat keluar daripada tangan Nabi, kita tak nampak makanan jadi banyak, kita tak nampak mukjizat-mukjizat terbelah laut, kita tak nampak. Tapi kita beriman. Depa yang sebahagiannya nampak jadi depan mata kepala, depa beriman tak? Tak. Orang tak tengok boleh percaya, orang tengok tak boleh percaya. Sakan. Tuan-tuan pilih hak mana? Pilih hak tengok syok. Pasal itu Allah bagi amaran. Soalnya apa? Soalnya maidatan minas sama', bukanlah soal hidangan tu. Hidangan ni Allah Ta'ala boleh buat lebih pada tu. Sebelum tu pun Allah bagi kat Bani Israel manna wassalwa. Tapi soal dia apa? Soal kita beriman dengan apa yang Nabi Muhammad bawa, walaupun kita tak saksikan dengan mata kepala kita mukjizat-mukjizat lain melainkan Quran. Hadirin mukminin, itu sedikit sebanyak huraian yang boleh kita ambil daripada surah Al-Maidah berhubung dengan hidangan daripada langit. Dan sebahagian ahli tafsir, majoriti kata Allah Ta'ala buat turun makanan tersebut, dan sebahagian kecil kata tak jadi turun. Tetapi kita berpegang dengan pandangan yang kuat yang mengatakan bahawa memang turun makanan itu, dan mereka makan makanan itu, mereka saksikan apa yang berlaku. Tetapi sebahagiannya mereka ingkar kepada apa yang mereka janji. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.